Pasal apa tu? Sebab tu kitab Hadzal Malam ni dia kurang sikit keberkatan. Sebab tu kita duk pilih kitab-kitab yang lama. Dia kata ada harga, nak tak makan, sebenarnya insya-Allah bukan macam tu lah. Baik. Kita buka tengok di permulaan kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Ni saya baca ni tuan-tuan, saya baca cara lagu saya lah. Cara lekeh-lekeh. Tuan-tuan jangan kata kena lah. Baca pun tak sedap. Tuan-tuan tak kata kena lah. Memang tak sedap. Saya nak baca ni cara apa, kalau cara masak lauk ni, masak lauk budak-budak pun insya-Allah boleh makan kot. Tak pedas. Nak pedas kena kat orang lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman, Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, Tuhan bersifat dengan pemurah. Ar-Rahim, dan Tuhan yang bersifat dengan kasih, apa nama? Bersifat dengan pilih kasih. Kita kata pilih kasih lah. Bersifat dengan Maha Penyayang. Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman ni, bersifat dengan pemurah. Pemurah tera mana tuan-tuan? Tera tak payah minta. Tak payah minta. Tapi kalau minta lagi Tuhan berkenan. Tapi kita dia kalau duk minta, pakai tak bagi langsung. Tuhan bukan macam tu tak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan kita ni, dia punya pemurah dia tak payah minta. Dan pemurah Allah Ta'ala ni, kepada orang yang dia sayang pun dia bagi, kepada orang tak sayang pun dia bagi. Kalau kita, orang kita tak sayang, minta tu boleh lah. Dia tulis lah di buku tu, dia tulis di mutu, dia kata apa? Tengok boleh pinjam sorry. Sampai tengah tu punya kedekut kita ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi beritahu, innallaha ta'ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibb. Dunia ini Allah Ta'ala boleh beri kepada siapa dia nak bagi. Kepada orang yang dia kasih pun dia bagi, orang yang dia tak kasih pun dia bagi. Sebab tu kita tengok orang-orang Islam banyak yang kaya. Orang tak Islam banyak kaya, orang jahat. Yang Islam pun banyak kaya. Tapi agama, kata Nabi, wala yu'tid dina illa man ahabba. Akan tetapi agama tak akan dikurniakan illa man ahabba, kecuali mereka yang Tuhan kasih saja. Tuan-tuan, kita baca hadis ni, kita bahasa mujuk, kita bahasa betul. Sebab apa? Nak boleh berimpun di tempat majlis ilmu ni, bukan saya saja. Lebih-lebih lagi Nabi kata, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak berlaku, tak bergerak sesuatu kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah Ta'ala gerak kita boleh main ni, alhamdulillah. Saya tengok dalam satu hadis, Nabi SAW sebut tentang orang yang hadir majlis ilmu. Nabi kata kepada sahabat dia nama Abu Zar, ya Abu Zar, la an taghduwa fata'allamu baban minal ilmi khairul laka min an tusalli alfa raka'ah. Nabi kata, wahai Abu Zar, kalau kamu pergi cari ilmu tu, kamu nak beramal ke, kamu tak beramal lagi ke? Ilmu yang beramal macam mana? Ilmu yang kita dah buat hari-hari ni lah, sembahyang, apa-apa yang kita dah buat, baca Quran hari kita dah baca ke, aulam ta'mal, ataupun kamu tak buat lagi, macam dah kita tak buat lagi, kita belajar saja. Macam mana makcik yang kita tak belajar makcik, yang kita belajar kita tak buat lagi. Macam mana contoh dia? Kita pergi belajar kursus bab haji, nak pergi Mekah bila? Tak tahu bila. Tengok-tengok dalam daftar tahun 2040. Tahun 2040 tu tak tahulah. Ada lah pun 3-5 batang yang gigi. Sampai tahun 40 tu 3 kursi. Nak pergi tapi tak tahu lagi. Nabi kata. Ada. Itu contoh kita buat. Kita kata benda yang kita tak buat lagi, tapi yang lambat lagi kita nak buat, tapi kita dah belajar dah. Nabi kata, khairul laka min an tusalli al-farqah.
lebih baik daripada kamu berdiri sembahyang 1000 rakaat. 1000 rakaat ni agak-agak lama mana kita tak boleh dapat 1000 rakaat. Ni nak masuk Ramadan tak lama dah kan. Tiap-tiap malam kita sembahyang, kita ambil 20 lah. Ambil 20. Kita ambil 20 tu. Tiap-tiap malam 20. Sebulan berapa baru? Baru 600 tu kira tak campur dengan caci ramu. Kalau campur dengan caci ramu, campur dengan senak perut, campur dengan makan cendol lebih, tak payah, tak cukup juga. Sebulan baru ada 600, itu kira kalau kita betul-betul sembahyang tiap-tiap malam 20. 10 malam baru 200. 10 malam baru 200. Sebulan baru 600 rakaat sembahyang. Tapi tuan-tuan, makcik-makcik, kak-kak, kita duduk dalam majlis ilmu ni, Nabi kata khairul laka, lebih baik kamu min an tusalli al-farqa'ah, daripada kita duduk berdiri sembahyang sampai 1000 rakaat. Kita duduk tinggi-tinggi pukul 11. Lepas tu pun kira campur dengan masuk. Kita tak kira lah berapa jam kita buh. Lah ni pukul apa lah ni? Pukul 11.30. Pukul 9.40. Jadi kita datang mula pukul 9, pukul 10, pukul 11, 2 jam. 2 jam tu kita duduk. Nabi kata lebih baik daripada kamu sembahyang 1000 rakaat. Jadi itulah yang Nabi kata, wala yu'tid dina illa man ahabba. Allah Ta'ala tak akan berikan agama illa man ahabba, kecuali kepada mereka yang Tuhan sayang. Itu kita nak tahu macam mana Tuhan sayang tak sayang kat kita. Nabi beritahu, Nabi petua lagi. Faman a'tahu dina faqad ahabba. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kurniakan agama kat dia, dia boleh taat agama. Kalau dia nak pergi mana, dia tutup aurat. Kalau dia nak pergi mana, dia habaq kat abang dia. Abang cik nak pergi itu sat abang. Dia tak pakai belah pergi ikut dan tak. Nabi kata itulah faqad ahabba. Itulah tandanya Allah Ta'ala sayang kat dia. Tuan-tuan. Tengok time sembahyang masuk, tanya balik tengok anak kita. Kalau bang cik lah, kalau abang lah, kalau nama sebut nama lah. Abdul Rahman sembahyang dah. Ahmad sembahyang dah. Kita tanya tu bukan saja kita tanya. Itu adalah pemberian Allah Ta'ala kepada kita untuk kita nak menyuarakan tentang agama kepada anak kita, tuan-tuan. Jadi itulah di antara makna Ar-Rahman. Ar-Rahman ni makna Tuhan dia pemurah. Kat orang kafir pun dia bagi kesenangan dunia, kemewahan dunia, apa lagi, kesihatan atas dunia ni Tuhan dia boleh bagi sebab dia pemurah. Tapi Ar-Rahim, Allah Ta'ala dia pilih lebih-lebih lagi di negeri akhir, di negeri akhirat. Kita bisa dengar Tok Guru duk cerita orang duduk di padang mahsyar, ada yang tenggelam dalam peluh sampai takat lutut, ada yang tenggelam dalam peluh takat pinggang, ada yang tenggelam dalam peluh takat perah dada, ada yang sampai ke mulut. Apa pasal macam tu? Itulah tanda Allah Ta'ala menyatakan sifat pilih kasih dia kepada hamba-hamba dia. Padahalnya duduk tempat yang sama, tetapi hak dia tenggelam dekat ni, hak dia tenggelam dekat ni. Tapi di dunia ni, kalau tenggelam dekat pinggang belaka. Kalau tenggelam dekat bumbung ke semua. Itu di dunia. Tetapi di akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih kasih. Jadi sebab itulah pilih kasih ni ialah sifat Allah. Apa-apa sifat Allah Ta'ala yang kita nak ambil, maka Allah Ta'ala marah kat kita. Di antaranya sifat takabur, sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala ialah di antaranya takabur. Begitu juga sifat Allah Ta'ala ialah pilih kasih. Sebab tu kita pilih kasih kepada saudara kita tak boleh. Sebut kata saudara Islam, kita kena azillatin alal mu'minin. Kita kena ada sifat mengenah diri. Kita kena ada tunjuk kasih sayang kepada sama-sama kita. Kita tak boleh nak tengok kalau kita seorang guru, cikgu, hani murid kita ni, hani orang miskin, silap sikit, tepuk kepala, marah lebih-lebih. Hak ni anak orang kaya, tak kisah. Pasal apa? Itu orang panggil pilih kasih. Maka sifat itu adalah haram.
Tak dibenarkan oleh Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam untuk kita beramal macam tu. Begitu juga kita seorang bapa. Kita seorang bapa. Kita seorang pemimpin. Kita nak pilih kasih kepada, kalau pemimpin kepada rakyat kita, orang bawahan kita, rakyat kita ni, tak boleh kita nak buat pilih kasih. Kalau kita seorang bapa, tengok anak ni kurang cerdik sikit, kita ni layan ikut dan dengan dia. Tapi anak ni cerdik sikit, kita layan lebih sikit ke dia. Tak boleh hukum dia macam tu. Sebab sifat pilih kasih ialah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kat orang yang ada bini 2 3 pun dia tak boleh nak buat. Dia tak boleh nak buat berat sebelah, tak boleh. Kalau dia berat sebelah, dia pergi di akhirat. Dia pergi di akhirat, maka dia jalan sengit. Kata sengit tu ataulah dia tu ialah atas dunia dulu ni, dia dengan bini dia ada 2 3 orang tu, dia buat tak sama, tak adil. Jadi sebab itulah dia kena adil. Sifat Allah Subhanahu wa taala kalau kita ambil, Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 30 minit mana dia jam tak ada. Bahasa aku tu boleh ikut no. Bahasa pekat Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Jadi kitab ni tuan-tuan, kitab Al-Mutasawwif. Kitab Al-Mutasawwif. Kita ni atas kita manusia ni yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nak dinamakan orang Islam ni, dia kena ada 3 ilmu. 3 ilmu. Ilmu yang pertama ialah usul din. Untuk kita nak pastikan, kita nak kenal dengan cara elok, nak kenal dengan cara sungguh-sungguh Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan yang menjadikan kepala kita, Tuhan yang menjadikan, yang memberikan ruh, memberi nyawa kepada kita, Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah ilmu fiqh. Ilmu fiqh dah kita kenal dah Tuhan, kita nak beramal, kita nak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita wajib kita kena tahu ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Kita nak sembahyang, kita nak puasa, kita nak zakat, kita nak haji, kita nak tutup aurat, kita nak ambil sembahyang, kita nak menikah, kita nak buat amal ibadat tu, mesti kena ada hukum fiqh. Tak reti hukum fiqh, jadi saja amal ibadat kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf, ilmu yang kita nak mengaji ni. Ilmu tasawuf ni bukanlah ilmu besar sangat, bukan ilmu yang kitab besar sangat ni. Ini sebagai permulaan ilmu tasawuf, sebagai tangga ilmu tasawuf. Walaupun kita ni umur banyak dah, tapi kita tak kita nak baca kitab susah, kita tak pandai. Bukan pasal tuan-tuan tak, tidak, pasal saya tak pandai nak baca kitab susah. Jadi kita 3 ilmu ni wajib kita kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, maka kita tidak dinamakan hamba Allah Ta'ala yang sebenar. Ilmu usul din, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ilmu usul 3 tu tak banyak pun. Tapi kalau 3 ilmu ni kita tak mengaji, Tuhan tak akui amal ibadat kita. Ilmu usul din, dia pecah kepada 3. Tak banyak 3 aja. Ilmu usul din pecah kepada 3. Pertama, bahagian ketuhanan. Kadang-kadang kita jadi orang Islam lama dah, usul din pun tak tahu dah, berapa pecahan ilmu. Saya mengaji lama lah juga, dekat 15 tahun mengaji. Rupa-rupanya hak tu pun tak tahu lagi. Pecahan ilmu usul din tu, terkalit macam nak tu, tak tahu 3 perkara tu. Ya tak. Jadi bukan saya kata tuan-tuan, saya yang tak erti ni. Jadi 3 ilmu. Pertama, ilmu usul din ni pecah kepada 3. Pertama, pecah bab ketuhanan. Bab ketuhanan, bab Allah. Daripada sifat Allah, zat Allah, asma Allah. Hak yang kita wajib, mustahil, harus kita nak kena mengaji, kita nak kena tahu hak tu. Yang kedua ialah bab, sahabat jawab ni,
Makcik kita jangan tanya saya, minggu depan saya tak main dah. Minggu depan saya tak main. Minggu depan saya tak main. Yang kedua ialah bab kerasulan, bab rasul. Bab rasul. Rasul ada berapa banyak, nama apa. Nabi Muhammad, ayah dia nama apa, mak dia nama apa, tok wan dia nama apa. Wajib kita kena tahu pada kat tu. Yang ketiga ialah apa dia? Yang ketiga ialah kalam sam'iyat. Apa makna kalam sam'iyat? Mana perkara-perkara yang kita tak pernah dengar. Cerita kubur, seksa kubur, nikmat kubur, seksa api neraka, dosa pahala. Semua-semua tu kita tak pernah tengok. Kita sembahyang duha, pahala besar, kelebihan dia besar. Siapa bisa tengok? Tak ada siapa bisa tengok. Itu benar yang dicerita oleh Nabi SAW. Yang dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat, berlaku hari kiamat, perkara-perkara yang berlaku hari kiamat kita tak tahu. Sebelum berlaku hari kiamat, sebelum kita mati, Allah Ta'ala kata apa? Wa antum hina idzin tanzurun. Wa antum, berbelah kamu wahai hamba-hambaku. Hina idzin, ketika itu. Ketika mana? Hina idz balagatur ruhul halqum, ketika ruh sampai di batas halqum, tanzurun, kamu boleh tengok apa yang kamu dah buat atas dunia ni. Sembayang berapa, hak mana Tuhan terima, hak mana Tuhan tak terima. Sedekah kita Tuhan terima berapa banyak, hak yang Tuhan tak terima kita berapa banyak. Hak kita buat jahat ada berapa banyak. Semua kita tengok belakang. Kita tengok belakang. Sebab itulah orang nak mati, Allahu Akbar, macam-macam terjegi mata. Saya biasa, ayah saya duk bawa saya, dia kata kalau orang nak mati, pergi talqin lah kat dia, la ilaha illallah. Jangan talqin macam apa nama, macam hak drama tu, asyhadu an la ilaha illallah. Hak tu bukan diajak oleh ulama macam tu. Kita nak ajak orang nak mati ni bukan dia sebut asyhadu Allah. Asyhadu Allah tu untuk orang kafir, nak masuk Islam. Orang nak mati ni macam-macam kita kena ajak la ilaha illallah di telinga dia. Ada sekali dua sudahlah. Ni dia ujuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan sepatah tu. Jadi satu ketika tu saya pun dah terkir satu orang, la ilaha illallah, sudahlah. Ayah saya tak cukup lah sekali. Dia kalau dia nak ulang balik, kalau dia minta ayat ke, dia tanya anak dia, mamat ni mana, dia tanya mana bendangku tu putak lagi. Dia ni duk kita tengok macam nak mati dah. Tapi dia duk bercakap lagi. Kita kata pula la ilaha illallah. Habis. Dia pun pejam mata. Dia pejam tak pejam sangatlah, dia mata dia jadi gitu. Sengap tu. Dia sengap gitu. Dah lampau lu tak ada dah, kita pun nak berani lah. Nak urut mata dia. Apabila kita nak urut mata dia, ada buat kena tuan-tuan. Dia buat gitu. Allah tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan. Dia fikir gitu. Allahu Akbar. Dah lah pukul 12 malam. Hujan turun pula. Allah. Nak balik lagi teruk. Tak apa, kita pun kita tak habis lagi tu. Kita pun ni bila ubat ngantuk kan. Ngantuk pun sungguh cerita ni. Dah dia jegil luah tu, tak apa, kita pun tak apa biar pergi dia lah. La ilaha illallah, cuma tak lari ya. Lebih kurang 5 minit. Sengap, tak apa. Kita pun tak ada, dia pun kata tak ada arah tu. Kita pun nak try sekali lagi. Buat try sekali, dia jegil pula tuan-tuan. Dia jegil dengan mulut dia, Allahu Akbar. Dia jegil bukan jegil sikit, dia jegil mata yang paling luas sekali. Tuan-tuan try buat tengok. Tuan-tuan pergi depan cermin, tuan-tuan buat tengok. Hal gitu lah. Baik. Jadi saya berhenti tanya dulu. Masya-Allah, mudah-mudahan kita berjumpa di tarikh yang akan ditetapkan kepada saya, insya-Allah. Nampak ayat nampak masuk dalam tu dah. Kalau tuan-tuan nak pergi try ayat tu, silalah.
Kalau tuan-tuan nak bawa botol jangan besar sangat. Saya ada botol ayat apa, ada botol itu tuan-tuan pasal ambil, tak mau beli, nak ambil sila ambil free. Tapi kena tuang sendiri lah. Saya bawa ada lebih kurang dalam besar tung apa nama? Tung ayat Zam-Zam hak wali bekah. Cerita ayat tu tuan-tuan saya ambil masa sikit lah. Di antara kalau tuan-tuan kenal Tok Guru Haji Yusof. Tok Haji Yusof Penang. Isteri dia lumpuh 6 tahun. Lepas tu Allah Ta'ala, benda ni semua dengan izin Allah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duk percaya, dengan tuan-tuan duk bertuhan dengan ayat pula, tak boleh. Semua adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala belaka. Apa yang Tuhan izin jadi. Kalau Tuhan tak izin, pakai utara pun luar balik banyak. Tuan-tuan jangan buat silap. Orang di Gudu nama dia Haji Kamis. Dia lumpuh 2 tahun. Allah Ta'ala bagi ayat tu dia minum. Allah Ta'ala bagi dengan sebab dia minum ayat tu dalam masa 2 hari dia boleh bangkit pakai tungkat. Seminggu dia buang tungkat berjalan. Lepas tu dia pun alhamdulillah Tuhan izin kepada dia tu sampai boleh pergi ke Mekah dengan tidak ada tungkat. Malam yang dia turun tu saya pergi tengok, dia kata, Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Tapi alhamdulillah Tuhan jemput dia di Mekah. Dia meninggal di Mekah dalam keadaan dia pergi sana sihat, boleh buat amal ibadat. Lepas tu habis semua kerja haji, dia pun Allah Ta'ala ambil balik. Cerita banyaklah. Kalau cerita ayat tu ada kertas tu, kalau cikgu tolong, cikgu Farid tolong edak kertas-kertas tu kat kat yang ada cerita-cerita apilah. Jadi ayat tu Allah Ta'ala bagi tu bukan untuk saya saja, untuk kalau tuan-tuan nak cuba silalah. Lepas tu Milo ada saya bawa tu, bukan Milo, Koko Mina. Hak tu hak syarikat apa nama Iman Cafe. Yang hak ambil ayat saya tu, buat kotak untuk ayat saya tu, dia itulah yang pada sebab dia tokek dia tu ada sikit masalah di pinggang, dia minum, alhamdulillah Tuhan bagi lega dia. Dia minta buat nama ayat tu nama Mas Water. Apa nama label dia Al-Iman. Jadi cukup dekat dulu, mudah-mudahan insya-Allah hak segala puji itu insya-Allah kita akan bersama di bulan depan pula insya-Allah, minggu yang keempat. Jadi minggu keempat tiap-tiap bulan tuan-tuan bawa lah kitab ni, kitab Penawar Hati, insya-Allah kita akan bacalah. Jadi walaupun banyak tu kita baca tu, mudah-mudahan apa yang sikit kita baca tu ada manfaat untuk kita sekalian. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووسع رزقنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم في عافيته يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan pada Tuan Guru Haji Abdul Rauf Jawang. Tuan-tuan duduk mengaji dengan dia juga, tapi saya tak cerdik macam dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita, dan saya nak minta dia untuk tiap-tiap hujung bulan bersama Ustaz Zana Asri untuk kelar di sini. InsyaAllah beliau setuju dan kita akan terus dengan kitab ni, Penawar Bagi Hati. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak yang hak Jawi boleh dapat di Pustaka Darussalam di Sulaiman dah habis ya. Hak Rumi pun habis ya. InsyaAllah saya cuba untuk beritahu supaya bawa main lagi, InsyaAllah kalau untuk bulan depan.
Tuan-tuan, sekali lagi saya maklumkan kuliah kita esok di Masjid Istana. InsyaAllah kita bersama dengan Ustaz Helmi dan juga Ustaz Akhwan. InsyaAllah Datuk Dr. Haruddin bulan ni beliau tak dapat hadir. InsyaAllah bulan depan beliau akan bersama-sama dengan kita. Cuma saya dimaklumkan oleh Datuk untuk kata kalau boleh buat di Dewan. InsyaAllah saya sedang uruskan untuk sebab nak bagi orang perempuan boleh ramai. Sebab kalau buat di masjid ni masalah orang yang cuti tak dapat hadir, tak boleh, nak susah sikit lah. Jadi Datuk maklumkan saya kalau boleh buat tempat yang orang perempuan boleh hadir, insyaAllah. Yang keduanya program hari Ahad. Program hari Ahad insyaAllah di Masjid Sultanah. Cuma Ustaz Zainal Asri tak ada sebab ada program di Kuala Lumpur. Pagi Ahad tu pukul 10 kena ada di Ipoh, Paksi Ipoh. Kemudian malam tu di Pulau Pinang, Karnival Mahabbah di Pulau Pinang. Jadi Ustaz Zainal Asri tak ada, insyaAllah ada. Kemudian hari Ahad, Isnin malam Selasa di sini macam biasa, insyaAllah. Tasawuf pun tak ada agak. Di kuliah tak ada lah. Hari Ahad mana kuliah tak ada, cuti. InsyaAllah pada hari Isnin malam Selasa di sini macam biasa juga. InsyaAllah bagi saya nak pastikan tiap-tiap hari yang kita tetapkan kuliah, InsyaAllah kita nak pastikan kuliah berjalan. Kuliah berjalan walaupun kadang-kadang ustaz tak boleh mai. Saya akan cuba carikan supaya malam itu yang kita dah bagi atau masa tu pagi macam Jumaat macam ni, kita dah bagi masa, insyaAllah kita akan pastikan kuliah tetap berjalan juga. Macam hari ni, pagi ni Ustaz Zainal Asri saya telefon tadi, insyaAllah dalam perjalanan keadaan nak sampai sebab kita ada program dengan anak-anak Darul Hadis di Belantara Elit di dekat dengan Kuala Nerang pada hari Rabu lagi. Pagi ni akan habis dalam pukul 10 ke 11 habis. Ustaz Zainal Asri dah balik awal dah. Malam tadi pun sampai pukul 1 saya ada di sana tengok Ustaz Zainal Asri sendiri yang kondak untuk tarbiyah anak-anak Darul Hadis sampai pukul 1. Tengok tanya anak saya macam mana, seronok dalam bentuk program yang lebih berat lah bagi saya. Tengok masuk dalam sungai, masuk dalam hutan, tapi anak-anak ni seronok sebab bentuk tarbiyah yang lebih mantap lagi saya tengok. InsyaAllah pukul 1 pun tak tidur lagi. Mudah-mudahan akan lahir orang-orang yang lebih mantap, bukan sekadar mengaji saja tapi jasmani yang lebih mantap, insyaAllah. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan, kita buat program mabit Muqayyam Bina Iman dan Taqwa yang kita buat di Paya Pahlawan pada 5, 6 dan 7 Jun ini. Tapi taklah kita nak buat dalam bentuk abseling dan sebagainya. Lebih banyak untuk kita beribadat. Daripada malam itu, pada petang tu kita berkumpul, kita adakan bacaan-bacaan, wirid-wirid, hizib-hizib dan sebagainya. Kemudian kita qiyamul lail, kita puasa dan kita ada slot-slot yang ke arah membina iman dan taqwa kita sepanjang 2 hari 2 malam. Kita mula pada petang tu, petang Rabu kita mula. Hari Khamis tu kita cuti Isra' Mi'raj. Jadi kita adakan malam tu ada majlis-majlis yang kita adakan, kemudian dengan zikir dan selawat sebagainya bersama-sama dengan anak-anak Darul Hadis. InsyaAllah akan berada bersama-sama kita. Mereka ada ke program khusus, kita pun ada program yang serentak, kita akan buat serentak. Kemudian kita bangun awal untuk kita bersahur. Khamis kita buat puasa sunat hari Khamis. Kemudian pada pagi itu kita akan sembahyang duha, kemudian baca surah Waqiah, doa Waqiah. Kemudian kita ada slot, kita akan berqasidah dengan anak Darul Hadis pukul 10, pukul 11 itu kita akan bersama dengan Ustaz Zainal Asri Kembara Suci Isra' Mi'raj. Jadi Ustaz Zainal Asri akan cerita tentang Isra' Mi'raj dan apa kaitan dan pengajaran yang boleh kita ambil untuk kita amalkan. Kemudian sebelah petangnya kita adakan slot
bengkel bagaimana nak istiqamah dalam beramal. Kadang-kadang kita dah baca maksurat, kadang-kadang kita buat sunat-sunat, sembahyang sunat sebagainya, tapi nak istiqamah tu tak boleh. Jadi macam mana kita nak pastikan kita boleh istiqamah? Jadi sebelah petang lepas zuhur tu kita akan adakan bengkel untuk kita lebih istiqamah dalam beramal insya-Allah. Dan sebelah petang tu kita akan bawa tuan-tuan dan tuan-tuan nak jelas sendiri kawasan sekitaran Tasik di Paya Pahlawan tu nak bagi makan ikan, kita bagi makanan dan tuan-tuan boleh bagi makanan ikan, bagi ikan makan di kolam tu, boleh tengok ikan besar-besar tuan-tuan, tapi tak boleh tangkap lah. Nak mengai tu boleh, nak buat kail boleh, nak ambil jala tak boleh lah. InsyaAllah. Kemudian sebelum masuk waktu maghrib kita akan berkumpul, kita akan adakan baca doa keluarga sakinah untuk keluarga kita, untuk mak ayah kita yang meninggal, kita akan baca doa. Kemudian kita sembahyang maghrib, lepas maghrib kita buat sunat awabin, kemudian kita baca yasin hajat yang akan dipimpin oleh Ustaz Radhi Abdul Rahman. Kemudian kita sembahyang, kita baca yasin, lepas baca yasin kita buat tahlil. Kemudian lepas Isya kita akan duduk ramai-ramai juga, kita akan baca surah Kahfi, surah Ar-Rahman sampai dalam pukul 10.30. Kemudian kita buat sunat tasbih insya-Allah. Kemudian kita tidur, kita bangun awal sikit untuk kita buat tahajud, buat hajat, buat taubat, buat hajat dan buat witir insya-Allah. Kemudian lepas subuh kita ada sikit tazkirah, kemudian kita bersurai 7.30 kita bersurai. Itu program yang kita rancangkan. Tuan-tuan yang boleh hadir sepenuhnya, si kurang tu maklum kepada saya ataupun nombor telefon yang ada di situ ataupun di pejabat Darul Hadis. Kemudian tuan-tuan boleh yang tak boleh sepenuh dan sepanjang 2 hari itu dia tak boleh sebab ada masalah-masalah tertentu, tuan-tuan boleh hadir dalam slot-slot tertentu. Seperti saya kata sebelah malam saja tuan-tuan boleh hadir. Kemudian ataupun sebelah siang waktu slot pagi itu tuan-tuan boleh hadir, ataupun sebelah malam Jumaat tuan-tuan boleh hadir. Jadi mana yang tuan-tuan rasa mudah untuk hadir, InsyaAllah, supaya sekurang-kurangnya kita tak boleh nak sepenuhkan masa kita, tapi dalam slot-slot tertentu insyaAllah kita boleh hadir. Jadi ini antara program yang kita buat supaya ada sikit peningkatan. Kita main mengaji dah, alhamdulillah main mengaji dah. Kelas Pak C ni dah tahun 93 lagi Ustaz. 93 tak Suhaimi 93 lah 2013. 20 tahun dah. Jadi kita tingkatkan dengan program-program yang kita adakan. InsyaAllah dengan kita buat program macam ni, kita akan tingkatkan amalan kita. Dan begitu juga tuan-tuan, pada 5 dan 6 Julai insyaAllah program kita di Stadium Mahabbah Rasulullah. Program kita di Stadium sama dengan Habib Ali dan Habib Jindan insyaAllah. Daripada Indonesia, Habib Ali ada di sini, Habib Jindan insyaAllah akan bersama-sama kita di Stadium juga. Program macam kita buat selalu, daripada pagi Jumaat kuliah kita ni tak ada, kita pindah ke sana. Kemudian sebelah petang tu khusus untuk muslimat. Malam tu kita sedang tentukan penceramah kuliah kita pada malam tu. Esok pagi hari Sabtu pagi pun kita ada program. Kita sedang cari yang sesuai untuk program kita. Dan sebelah petangnya Festival Qasidah, sebelah petang Sabtu, dan malamnya itu ke Muncak kita bersama dengan Habib Jindan. Saya dah pergi ke Jakarta baru ni, jumpa dengan beliau, dan beliau sudi untuk hadir dalam program kita pada 6 hari bulan Julai, 6 bulan 7 di Stadium insyaAllah. Jadi itu antara program-program yang kita buat daripada masa ke semasa insyaAllah. Ustaz tak sampai lagi. Sampai dah kot. Sebab dekat lah tadi. InsyaAllah sementara kita tunggu Ustaz sampai, nak minta tunggu kita untuk buat sikit tahlil ringkas. Kita masa yang ada tu kita manfaatkan insyaAllah. Boleh kot no? InsyaAllah. Siapa yang tak pernah pergi pondok tu, insyaAllah boleh ke sana. Saya masa ayah
Ustaz ada sana, saya nak pergi jugalah masa dulu. Lepas tu dah kalut-kalut tak ada nak pergi lah. InsyaAllah kita minta buat tahlil sikit. Kita tunggu Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل وأوصل وتقبل سوب ما قرأناه إلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. Hadis yang ke-82 daripada juzuk yang ke-17. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, kata Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad Sayyidina Muhammad, man samata naja. Siapa yang diam, dia memperoleh keselamatan. Man samata naja. Hadis yang kita baca ni hadis yang di antara hadis-hadis yang pendek, tetapi begitulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, yang dikurniakan oleh Allah dengan khasais yang disebut dengan jawami'ul kalim. Cakapan yang pendek tapi mengandungi makna yang mendalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samata naja. Siapa yang diam, dia memperoleh keselamatan, dia memperoleh kesejahteraan. Hadis yang kita baca ini hadis yang Sayyidina Muhammad memperkuatkan hadis yang telah kita baca sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, falyaqul khairan, maka ucapkanlah yang baik, ucapkanlah perkataan yang baik, berkatalah akan perkara yang baik, aw liyasmut, ataupun hendaklah dia diam. Jadi subhanallah, Muhammad Sayyidina Muhammad, pasal apa Nabi kata siapa-siapa yang diam ia memperoleh keselamatan ataupun ia memperoleh kesejahteraan? Sebab di sana ada sebuah hadis yang Nabi kita sebut, Sayyidina Muhammad, Nabi kata inna aksara ma yudkhilun nas an-nara al-ajwafan al-famu wal faraj. Nabi kita sebut, Sayyidina Muhammad, bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah dua lubang. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ialah dua lubang, iaitu al-famu wal faraj. Yang pertamanya ialah mulut, yang keduanya ialah kemaluan. Barangkali Sayyidina Muhammad, kita yang mengaji ni barangkali insya-Allah Sayyidina Muhammad Tuhan selamatkan daripada kejahatan faraj ataupun kejahatan kemaluan. Tapi subhanallah, Sayyidina Muhammad susah untuk kita nak jaga daripada permasalahan ataupun kecelakaan daripada mulut. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, maka sebab itu Nabi kata siapa-siapa yang jaga mulut naja. Siapa-siapa yang jaga ucapannya, perkataannya, taib, dengan dia diam, dia akan selamat. Saya teringat satu masa Sayyidina Muhammad, Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Al-Ahnaf. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan katanya, ya Ahnaf, man kathura dhahkuhu qalat haibatuhu. Siapa yang
banyak ketawanya, kuranglah haibahnya. Siapa yang banyak ketawanya soal Sayyidina Muhammad, maka hilanglah haibahnya. Taib. Haibah yang ada pada seseorang ulama ialah kerana ada haibatullah dalam diri dia. Kegerunan dia kepada Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad menjadikan kita merasa gerun kepada mereka Subhanahu Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan subhanallah Subhanahu Sayyidina Muhammad, kegerunan ataupun haibah kita kepada seseorang yang berilmu Sayyidina Muhammad, kalau seorang yang berilmu itu menjadi satu yang sinonim dengan kehidupannya ialah suka gelak. Jadi banyak gelak itu menghilangkan haibah, menghilangkan gerun. Taib. Kemudian Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad dalam antung sama, ada orang yang suka melawak. Kata Sayyidina Umar, wa man mazaha ustukhiffa bih. Siapa yang suka melawak, orang pandang dia ustukhiffa bih, dipandang lekeh, dipandang tidak hebat. Ustukhiffa bih. Kalau kita melawak banyak sangat, masalah Sayyidina orang tak heran kat kita. Taib. Kalau perlu kita melawak, masalah Sayyidina Muhammad, melawaklah macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya lawak Nabi tu betul. Kalau kita melawak ni kena juga sa'ah fas-sa'ah. Ada masa juga melawak Sayyidina Sayyidina Muhammad. Tapi siapa yang banyak melawak, taib, orang pandang kita tu tidak hebat. Orang pandang kita tu lekeh. Taib. Kalau macam Nabi SAW contohnya, Sayyidina Muhammad, satu orang tua menjumpa dengan Nabi kita SAW. Bila menjumpa dengan Nabi Sayyidina Muhammad, langsung soalannya, ya Rasulullah, orang tua masuk syurga tak Rasulullah? Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Dia hak tanya tu tua saja nak tanya Rasulullah, ya Rasulullah, orang tua masuk syurga tak Rasulullah? Nabi kata, orang tua tak masuk syurga. Langsung tengok dia bangkit, patah balik jalan nyo. Nabi kata, dia tu teriak ke tu? Nangis ke dia tu? Kata para sahabat, teriak Rasulullah. Panggil damai. Bila damai Rasulullah Sayyidina Muhammad, langsung Nabi kata, dalam syurga mana ada orang tua, semua muda habis. Jadi cakapan Nabi itu betul. Dalam syurga mana ada orang tua, semua orang tua muda habis dah. Taib. Kalau nak melawak macam tu. Macamlah Rasulullah Sayyidina Muhammad kadang-kadang orang buat lawak. Ada satu orang tu tanya saya pun tak tahu jawapan. Akhirnya saya gelak. Dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz satu. Orang hampa jalan kot belakang. Fikir je lah, hampa kot belakang. Runung tak sampai jawapan. Dia kata, Ustaz, orang tanam padi Ustaz. Orang tanam padi jalan kot belakang. Orang tanam bendang tak perasan. Jadi subhanallah, hak tu ke tuan-tuan. Jadi cakapan macam tu betul. Soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, orang tanam padi ni orang pekan belakang ni. Orang tanam padi tuan-tuan, dia tanam kat belakang. Gitu. Lepas angguk tu tak boleh tengok tu. Jadi soalan Sayyidina Muhammad tu betul. Jadi kalau nak melawak bagi betul. Dalam antu yang sama, soalan Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Umar, man akthara min syai'in urifa bih. Siapa yang memperbanyakkan sesuatu, dengan benda tu lah orang kenal dia. Dia tu suka apa? Di tempat kami satu orang almarhum, orang panggil Tok Man Golok. Bukan sebab duduk di golok tu. Golok ni di pinggang tak boleh tinggal. Orang panggil Tok Man Golok. Jadi kita tu suka apa? Salah Sayyidina Muhammad.
Suka apa banyak. Jadi dengan suka banyak tu, dengan kita memperbanyakkan sesuatu, maka Rasulullah SAW Muhammad, maka dia panggil kita dengan benda tu. Dalam bulan Ramadan 2 tahun lepas, satu orang subhanallah Rasulullah SAW Muhammad, dia mati hari Jumaat. Dia mati hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Jadi kalaulah tanggal tu Tuhan bagi, berarti apa? Berarti Rasulullah SAW Muhammad, orang ni ada satu keistimewaan. Orang yang mati pada hari Jumaat Ramadan ni, Rasulullah SAW Muhammad, iaitu bisan kepada seorang sahabat saya, orang Pahang. Orang panggil orang ni, kalau tak salah ingat nama dia, Man Masjid. Man Masjid. Faham apa tu? Rajin pergi masjid. Dia ni kalau nak jumpa dia, di masjid. Lohor dia ada, asak dia ada, maghrib dia ada, waktu sembahyang dia ada. Kadang-kadang pergi rumah jarang jumpa, nak mudah jumpa di masjid. Makna apa? Maknanya dengan sebab hak tu dia rajin buat, orang panggil dengan hak tu Rasulullah SAW Muhammad. Jadi bila mati hari Jumaat tu mulia sangat. Sebab Nabi sebut Rasulullah SAW Muhammad, man mata fi yaumil jum'ati au lailatul jum'ah wuqiya fitnatul qabri. Siapa-siapa yang mati pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat, dia akan dipelihara daripada fitnah kubur. Itu kelebihan mati hari Jumaat. Jadi siapa-siapa dapat khabar mati hari Jumaat, dia selamat daripada azab kubur. Dia tak kena azab kubur. Rasulullah SAW Muhammad, dia panggil mati syahid akhirat. Tuan-tuan, subhanallah. Pasal apa? Sebab jaga Tuhan. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah ya. Jaga Allah, Allah jaga kita. Dia subhanallah. Orang yang mati pada hari Jumaat termasuk orang yang mati selepas zuhur hari Khamis, itu sudah dikira mati pada hari Jumaat. Rasulullah SAW Muhammad. Taib. Guru saya subhanallah Rasulullah SAW Muhammad. Taib. Jadi banyak kita tengok mereka di kalangan orang-orang alim ni, para alim ulama tuan-tuan, tu kemuliaan Tuhan bagi pada mereka macam tu. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samata najah. Siapa yang diam, dia selamat. Siapa yang diam, dia selamat. Taib. Jadi maknanya, kalau kita bercakap, kata Umar, man kathura kalamu kathura saqtuhu. Siapa yang banyak bercakap, banyak salahnya. Wa man kathura saqtuhu qalla haya'uhu. Passion dia, siapa yang banyak salah ni, maka wa man kathura saqtuhu wa man kathura kalamu kathura saqtuhu. Siapa yang banyak cakapannya, banyak salahnya. Wa man saqata wa man kathura saqtuhu qalla haya'uhu. Siapa yang Rasulullah SAW Maha passion dia, salah banyak, malu jadi kurang. Siapa yang dosa banyak, dia akan menimbulkan resiko dalam diri kita, ada penyakit dia, malu kurang. Orang yang malu tak apa nak ada tu, pasal apa? Sebab dosa banyak. Wala'adzubillah. Bahkan dosa tuan-tuan, subhanallah, mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita susah nak berqiyamul lail. Sebab itu Nabi kata, Rasulullah SAW Muhammad, taib, innama yathqalu qiyamul lail ala man athqalathul khataya. Yang berat qiyamul lail itu kepada orang yang banyak salah dengan Allah. Cakap banyak menyebabkan kita tu Rasulullah SAW Muhammad jadi malu kurang. Bahkan kadang-kadang kalau kita duduk hari-hari ni Rasulullah SAW Muhammad, kita rasa ada satu masa kita rasa tak semangat. Kita tu bukan letih sangat pun, tapi tak kepala tu malas nak bangkit. Orang panggil apa? Tak ada mood. Kadang-kadang tu Rasulullah SAW Muhammad, orang duk mengajak ni, cikgu ke siapa, dia ada masa mengajak tu, masuk kelas, tapi rasa malas nak masuk. Orang mengaji pun serupa juga. Rasulullah SAW Muhammad, dia tahu mengaji hari ni hari Jumaat di Ukir Mall,
Tapi hari tu rasa malas nak pi. Tak kata ulama pasal apa? Sebab dia banyak bercakap benda yang tidak berfaedah. Cakap tak berfaedah tu risiko dia besar. Jadi kalau cakap tak berfaedah pun menimbulkan macam tu, macam mana kalau cakap benda yang berdosa? Taib masalah Sayyidina Muhammad. Dan siapa yang jenis dia malu dia kurang, qalla wara'uhu, wara' pula kurang. Wara' pula kurang. Siapa yang waraknya kurang, masalah Sayyidina Muhammad, maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mata qalbuhu, matilah hatinya. Warak ni apa makna warak? Warak ni maknanya alladhi qama ala hududillah, orang yang duduk di atas landasan Tuhan. Itu makna warak. Tapi kita dah faham warak ni, masalah Sayyidina Muhammad, jalan betul, tak angkat kat kepala. Kita kata pula amboi waraknya. Warak bukan hak tu. Tu sebahagian di antara makna warak. Warak ni allazi qama ala hududillah, orang yang duduk di atas landasan Tuhan. Hak Tuhan kata hak ni. Dia tak ikut landasan lain. Dia landasan ni adalah landasan Allah Subhanahu wa taala, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, tuan-tuan, itulah yang kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Man samata naja. Tuan-tuan, kata para ulama, fa in kunta la taqdir an takuna mimman takallam, taib, fa ghanima fakun mimman sakata. Kata para ulama, kalau kamu tak mampu jadi orang yang bercakap dan kamu mendapat untung daripada bercakap, fakun mimman sakata, kamu jadilah orang yang berdiam. Cakap, tuan-tuan, kena bagi untung. Kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, untung tu bagi untung sama ada untung dunia ataupun untung akhirat. Cakap lah, tak bagi untung. Untung dua, untung dunia, untung akhirat. Masalah Sayyidina Muhammad. Untung dunia dapat duit. Bercakap boleh duit, bercakap. Tu macam orang jauh ubat tu. Cakap, pandai cakap sungguh. Tu dapat duit. Hak ada orang pergi rumah orang jual pawai apa semua tu kan. Cakap pandai dia kempen pawai. Kita membeli pawai. Saya tak mau beli pun, tapi pandai dia kempen kita beli. Kalau cakap boleh duit, cakap. Ada Sayyidina Muhammad tu dia panggil untung dunia. Untuk akhirat boleh pahala. Tapi kalau cakap tu kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, untung dunia pun tak, untuk akhirat pun tak, diam. Jadi orang yang mimman sakata, jadi orang yang diam. Sebab diam ni, masalah Sayyidina Muhammad kata, masalah Sayyidina Muhammad kata satu kalam syair, masalah Sayyidina Muhammad, ra'aitu sukuti muttajiran falazimtuhu wa idza lam yufid rabhan falastu bi khasirin. Katanya, aku melihat diam aku itu satu jenis bentuk perniagaan. Maka aku pun melazimkan aku tu diam. Tapi diam ni kata ulama, masalah Sayyidina Muhammad, kalau dia tidak dapat menghasilkan keuntungan, aku tidak rugi. Itu katanya. Diam ni kadang-kadang untung kita. Kita bukan reti pun. Kita bukan reti pun. Tapi penampilan kita tu menyebabkan orang kata apa? Dia ni alim pa. Kita tu tak cakap pun. Tapi cara-cara kita tu, masalah Sayyidina Muhammad, orang menanggap tanggapan yang menguntungkan kadang-kadang. Tu yang katakan diam. Tapi kalau masalah Sayyidina Muhammad, kita tak boleh tarik keuntungan dengan sebab kita diam, kita tak rugi pun. Tu katakan diam. Daripada hadis Nabi tu ya, man samata naja. Siapa diam, siapa yang diam, dia mendapat keselamatan. Jadi ceritanya masalah Sayyidina Muhammad,
Dia ni tuan-tuan, kata-kata bercakap, apa segala yang lebih, baju lebih, tudung lebih, kereta lebih. Lebih ni memang tak menguntungkan. Memang tak menguntungkan. Melainkan kalau lebih tu benda akhirat. Semayang ada hak wajib 5 waktu. Tapi kita buat lebih, tu untung. Zakat ada hak wajib, tapi kita sedekah, tu untung. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi jenis dunia ni kalau lebih, tu tak untung. Lepas tu kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taib, iyyaka wal fudul, jaga-jaga hak lebih, fa inna hisabahu yatul, hisabnya panjang. Jaga-jaga hak kita ambil, hak lebih-lebih ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hisabnya panjang. Bagi contoh, kita kata hak kita ni di dunia ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa hikmah Tuhan bagi harta? Tuhan bagi harta nak bagi untung kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Harta kita hak mana? Harta kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tu harta kita. Yang kita simpan tu kan harta kita. Yang kita simpan tu harta anak cucu kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kita sedekahkan tu harta kita. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita ni dah buat pelaburan banyak mana, sallallahu alaihi wasallam, untuk menguntungkan akhirat kita. Baik. Contoh, kita himpun, simpan. Simpan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang jadi ruginya, bila kita mati ketinggai ke anak cucu kita. Tapi hisabnya atas nama kita. Yang Tuhan nak kira tu atas nama kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu yang disebut dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata ulama, jaga-jaga hak lebih. Fa inna hisabahu yatul, perkiraannya panjang. Sebab di akhirat esok, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cukuplah berdiri lama di hadapan Allah itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah suatu penyiksaan Tuhan terhadap orang yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi contoh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tu bawa barang tak banyak pun. Barang kita pahpi dah. Barang kita banyak, tapi kita pahpi dah. Harta kita banyak, tapi kita infak dah, sedekah dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita buh kagu dah. Pi dulu harta kita. Harta tuan-tuan ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, harta atas muka dunia ni, taib, kita hantar pi dah mana? Akhirat. Tukar dah, buat pertukaran dah, sallallahu alaihi wasallam, daripada ringgit kepada pahala dah. Kadang-kadang tu kita infak dengan ringgit, kadang-kadang kita infak dengan dolar, kadang-kadang kita infak dengan rial. Semua tu tukar habis dah. Tukar kepada pahala, hantar pi dah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Akhirnya tuan-tuan, bila harta tu hantar pi dah, kita jalan tu senang. Berbeza dengan sallallahu alaihi wasallam, harta tuan-tuan, ni harta penuh ni. Tuan-tuan ni harta banyak, tak lepas pi. Harta ni kalau tak tukar dalam bentuk pahala, hak tu susah bawa. Memang tak boleh bawa pun. Kapal terbang pun tak mau bawa banyak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hak tu jadi susah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengok orang yang naik kapal terbang, bawa barang tak banyak, senang saja. Tapi kalau bawa barang ringgit ni dengan merengkeh sana merengkeh sini, nampak berat. Bawa barang banyak tuan-tuan, pengalaman kita berjalan. Sebab tu Nabi pesan pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa perjalanan ni panjang. Kita nak jalan ke akhirat ni panjang. Bila akhirat tu panjang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi bila kita banyak sangat harta dunia tu menyusahkan untuk perjalanan yang panjang. Dunia sepasai, di akhirat tu sepasai. Akhirat sepasai tang mana? Tang perkiraan tu, tang hisab tu. Sallallahu alaihi wasallam, tang hisab tu panjang. Sebab itu orang miskin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad,
mereka masuk syurga lebih dulu daripada orang kaya 500 tahun. Siapa? Sebab tak banyak. Walau bagaimanapun ulama khilaf. Orang miskin yang sabar dengan orang kaya yang bersyukur, hak mana lebih afdal? Kata para ulama, orang yang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Tu hebat orang kaya. Tapi nak cari tuan-tuan, subhanallah, Sayyidina Muhammad, orang macam tu susah kita nak cari. Taib. Nabi kata man samata najam. Siapa-siapa yang diam, dia beruntung. Taib. Kalau cakap benar berfaedah. Tapi kalau cakap hal lebih, hal tu kira. Cakap hal lebih tu kira. Taib. Dia ni tuan-tuan, kalau nak cakap, cakap menguntungkan. Apa yang menguntungkan? Yang pertama, falyaqul khairan, cakap yang baik. Cakap baik orang ikut. Cakap baik orang ikut. Sayyidina Muhammad. Cakap yang baik orang jadikan panduan. Jadi kita akan mendapat pahala dengan kebaikan yang kita bercakap. Tetapi masalah Sayyidina Muhammad, kalau tak boleh nak cakap benar baik, diam pun boleh pahala. Nak cakap benar baik, tak ada benar baik nak cakap, diam boleh pahala. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita tu tidak mengundang resiko dengan sebab kita bercakap. Qala masalah Sayyidina Muhammad. Kita tuan-tuan, kita ni bila kita beranjak daripada sari ke sari umur kita ni, masalah Sayyidina Muhammad. Kalaulah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, amalan tak banyak pun, jangan tambah dosa sudah. Kalau amalan tak banyak pun tuan, jangan tambah dosa sudah. Pasal hidup ni berdetik ni semua kira belaka. Semua kira belaka. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ni, kalau kita semua ni, kebanyakan kita ni rasa-rasanya separuh umur ada Ustaz. Kebanyakan hadir dalam kuliah kita pagi ni. Kalau umur kita 60, kita kata kalau umur 60, 30 tu separuh umur. Maknanya kita ni berat nak habis dah ni. Berat nak habis dah. Dari waktu yang macam ni masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tak mampu pun nak tambah pahala, jadi janganlah tambah yang dikatakan dosa dengan Tuhan. Taib. Jadi subhanallah. Tapi bolehkah kita tak berdosa? Tak boleh. Kita mesti kena berdosa. Pasal apa? Sebab unsur kita satu yang tak boleh lepas dengan kita, iaitu unsur nafsu. Nafsu menyebabkan kita jatuh pada dosa. Masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana bentuk kita jangan tambah dosa? Taubat. Taubatlah, iaitu bentuk kita mengurangkan dosa. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab Nabi kata at-taibu minaz-zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. At-taibu minaz-zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak berdosa. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebab itu masalah sebab kita ni nak hidup hari-hari ni kena pikat satu ya. Aku dengan Tuhan macam mana? Aku dengan Tuhan macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Hak tu ya fikir. Aku dengan Tuhan macam mana? Dia tengok orang seorang, baru ni saya jumpa satu orang. Dia kata, Ustaz, kami berkawan. Saya Ustaz, dia kata, kami 10 orang kawan baik. Kami 10 orang kawan baik kami. 6 orang habis dah Ustaz. Ni kenting-kenting tinggal 4. Berjumpa 4 orang ni, dia gelak aku, siapa nak pergi dulu. Jadi maknanya, tu kehidupan dia tengok orang. Dia tengok orang. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita ni, bila kita ni sebahagian daripada masa. Kita ni sebahagian daripada masa. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innaka majmu'atu min al-ayyam kulama zahaba ba'duk. Katanya, kamu ialah innaka majmu'atu min al-ayyam.
Kamu ialah majmu'ah, satu himpunan daripada masa. Kamu tu, diri kita tu ialah merupakan satu himpunan daripada hari-hari. Innaka majmu'atu min al-ayyam. Macam mana? Umur kita berapa? Umur kita 60 tahun. Berarti kita tu ialah 60 tahun. Berarti 60 tahun tu ialah sebahagian daripada hari-hari. Kalau kita umur kita 40 tahun. 40 tahun lah. 40 tahun kali dengan setahun 360 hari. Itulah yang dikatakan kita. Kullama zahaba ba'du. Bila hari itu berlalu, maka Rasulullah Sayyidina Muhammad, sebahagian kamu pun dah berlalu. Baik. Orang galibnya Rasulullah Sayyidina Muhammad, bila mai masa sambut hari lahir, orang pun ucaplah tahniah lah. Bertambah lagi umur hang. Orang bak kenuri. Kalau kita orang mengaji ni, kita bak kenuri. Salah Sayyidina Muhammad, orang ucap tahniah. Satu tuan-tuan, jangan kali orang lupa. Bila bertambah hari, berarti apa? Dekat nak pi. Senang cakap macam tu. Bertambah hari, dekatlah nak pi. Semakin dekat, masa nak pi. Masalah Sayyidina Muhammad. Cuma bila masanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Macam ni tak apa dah. Macam kita ni tak apa dah, insyaAllah. Tahan ya. Saya, Ustaz Raub, Masalah Sayyidina Muhammad, kita semua, hak boleh mengajak. Hak boleh mengaji. Jangan duduk Allah lah. Jangan duduk tangan lain lah. Duduk tantu ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Tambah-tambah saya, kita semua ni, tak kira lah hak duk cakap ke, hak dengar ke, niat satu ya. Selagi mana Rasulullah Sayyidina Muhammad, umur aku duk ada, aku nak mengaji. Tanam macam tu sudah. Selagi mana aku ni umur aku ada, aku nak mengaji. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kalau kita mati tengah-tengah kita duk macam tu, kita dikira mati tengah mengaji. Tengah mengaji ni bukan mesti pakai baju uniform sekolah. Jangan salah faham. Mengaji bukan sangat tu. Setengah seorang dia faham. Mengaji hari tu. Lah tak ngaji lah. Hari tu. Hak ni dia tak kira mengaji. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mengaji. Kadang-kadang sudah pergi mengajar, tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya merenung. Murid-murid saya lah ni kebanyakannya semua veteran. Dulu ni murid-murid saya semua budak-budak. Lah murid-murid semua veteran. Jadi bila saya nak dengar bawa kereta tu, terfikir mai. Lepa ni Rasulullah Sayyidina Muhammad. Kalau saya dulu saya mengaji, untuk apa? Untuk boleh menyampaikan. Kalau saya mengaji dulu, ustaz mengaji dulu, siapa tu orang mengaji lah, waktu muda-muda, kalau mengaji muda, niat apa? Yang pertama nak beramai, yang kedua nak mengajak, nak menyampaikan. Bila mengaji di peringkat macam umur macam kita ni, tentu nak mengajak ke? Saya tanya, nak mengajak ke? Tak ke no. Pasal apa mengaji? Mengaji sebab ibadat. Mengaji ni ibadat. Tuan-tuan, dari tuan-tuan pukul 9 sampai pukul 10, dekat pukul 11 ni, bukan berhenti lagi. Kalau daripada pukul 9 sampai pukul 11, larat mayang 2 jam. Larat makin semayang 2 jam. 2 rakaat, larat. Tak larat. Tapi kita boleh duduk ni mengaji ni. Itu rahmat Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi 2 jam buat ibadat, 2 jam. Masalah Sayyidina Muhammad. Bukan buat apa pun, dengar. Tidur pun tak apa. Tuan-tuan, itu kelebihan milik ilmu ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab itu ustaz saya tak marah tidur.
Tak tidur, dia marah. Tak marah tidur. Satu ya. Jangan tak hormat balik ilmu. Tu dia marah. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni rahmat Allah. Kita ni kalau Tuhan bagi macam ni Allahu Akbar. Dia rahmat besar lah. Seolah-olah macam ternampak hak Nabi kata tu. Nabi kata man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa lalu mana-mana jalan, tujuannya nak tuntut ilmu pengetahuan. Orang ni main daripada Jutera, orang tu main jalan Kuala Nerang, orang tu main pada jalan Sungai Petani, nu main daripada Penang, nu nak main ngaji perempuan antara ni, jalan macam-macam main ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Nabi kata tujuannya hak tu ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sahhala tu fi'il madhi. Tuhan mudahkan jalan ke syurga. Syurga tu taman hala lagi, tak tahu lagi taman syurga tu akan datang. Tapi main dengan sahala fi'il madhi, hal lepas. Kata ulama litahqiq, untuk memberi makna pasti Tuhan akan mudahkan dia jalan ke syurga. Harap-haraplah insya-Allah ada senaman. Kita ni tuan-tuan, orang mengaji ni, kalau hang duduk mengaji ni, dia duduk dalam rumah, daripada rumah ada pergi mengaji, rumah ada pergi mengaji, orang mengajak sama juga, rumah ada pergi mengajak. Sampai tak tahu dunia orang. Kita tak tahu ke dunia luar tu ada orang macam tu, ada orang macam ni. Kita tak pernah kenal orang jahat, orang tak baik. Kita duduk berdunia dengan orang baik saja. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia harap-haraplah Soalan Sayyidina Muhammad dengan kita dapat keuntungan yang Nabi kata ni, Soalan Sayyidina Muhammad, maka hak kita hadut dalam berterus-terusan. Soalan Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat kelebihan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Qala man samata naja, siapa yang diam dia akan boleh kesejahteraan yang tak akhir sekali. Soalan Sayyidina Muhammad yang tak akhir sekali. Dalam kita duduk berenja hari ni, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad, kita semua jangan tertipu dengan aturan Allah. Kata Rabi'atul Adawiyah rahimahullah ta'ala wa ardaha, soalan Sayyidina Muhammad, katanya, wahai Tuhan, la amanu makrak, aku tak rasa aman dengan tipu dayamu Tuhan. Aku tak rasa aman dengan tipu dayamu. Tipu daya itu mana apa? Perancangan Tuhan. Soalan Sayyidina Muhammad, kita tak sangka macam ni, rupanya Tuhan nak tulis macam ni. Kita ingat macam ni, rupanya Tuhan nak atok macam ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Walaupun kita ni duk dah macam ni, dengar hari ni hadis man somata naja, siapa yang diam dia boleh keselamatan. Soalan Sayyidina Muhammad. Kita pun dengar pengajaran soalan Sayyidina Muhammad, duk ada malih ilmu, harap-harap Tuhan bagi mudah masuk syurga. Tapi jangan rasa aman dari tipu daya Allah. Hak Tuhan nak buat tak tahu lagi, macam-macam Tuhan boleh buat. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Qala man samata naja, siapa yang diam dia beroleh keselamatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang terakhir, paling akhir, saya ni kena bercakap juga ni. Sebenarnya saya ni payah nak bercakap aja ni. Sebab passion saya tuan-tuan. Saya tak jenis minta ke orang. Ni kena minta lah. Kemarin nak siap menggunakan ruh hadis tu, orang minta duit dekat bendahari, paksi kat apa, 50,000. Tak boleh bagi lah. Boleh bagi 40,000 ya. Jadi nak minta lah. Satu. Yang kedua, Mustafa Sayyidina Muhammad, sekolah kita tu tak siap lagi. Pelajar makin bertambah hari.
Soalan sama. Jadi pengurusan pun nak berjalan pun tak lancar lah. Jadi hal ni pertama kali ni saya minta cara macam tu ni. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita menyumbang insya-Allah supaya Tuhan mudahkan jalan kita untuk mendapat rahmat dan keberkatan daripada sisi Allah SWT insya-Allah. Jadi tuan-tuan, hak lebih-lebih tu mana hak lebih-lebih saya kata tu. Hak cukup-cukup janganlah. Hak lebih-lebih tu. Hak cukup tu saya bagilah. Rasa lebih tu bagi insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi nurin. Allahumma nawwir qulubana bi nurin. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakum wa ta'ala. Sama hari ni tak ada. Tadi tak ada. Ada. Ada.